Di situlah kecacatan tafsiran-tafsiran yang dibuat oleh pihak kerajaan maupun dengan penuh hormat saya katakan kepada speaker baru iaitu saudara Azharun pun ada lompang di dalam tafsiran beliau tersebut. Kalau kita lihat di sini, mungkin dari sudut perundangan, mungkin Tuan Hanif boleh terangkan sebenarnya apa hak kerajaan yang memerintah dalam proses menukar seseorang speaker itu. Baik, untuk menjawab soalan tersebut ya Saudara Zawazi, yang pernah juga kita sentuh dengan ringkas. Dari sudut perlembagaan ada beberapa cara bagaimana seorang speaker dilantik ataupun dipilih oleh Dewan Rakyat dan terdapat 3 keadaan. Yang pertamanya apabila berlakunya PRU, Pilihan Raya Umum. Pada masa itu Parlimen sudah pun bubar. Jadi tidak ada speaker apabila Parlimen baru bersidang. Jadi pada masa itulah mula dilantik speaker. Seperti yang berlaku dengan Tan Sri Muhammad Arif pada tahun 2018 selepas PRU 14. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua sekiranya lah atas apa-apa sebab tertentu, iaitu seperti kematian speaker ataupun keadaan-keadaan kesihatan speaker yang menguzurkan beliau daripada melaksanakan tanggungjawab dan dalam pandangan ahli Dewan Rakyat memang speaker tersebut sudah pun terlumpuh daripada melaksanakan tugas, maka semestinya lah keadaannya mengizinkan untuk penukaran speaker. Dan yang ketiganya dinamakan dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan bagi saya untuk perkara ini saya percaya untuk menjawab soalan saudara Zawazi, dari segi perlembagaan tidak ada isu berkaitan dengan pilihan kerajaan untuk menukar speaker. Isunya bukan sama ada kerajaan ada hak atau tidak. Sebab seperti yang kita tahu, kerajaan yang baru ini pun wujud bukan melalui PRU 14. Kerajaan ini wujud pada tanggal 1 Mac iaitu di antara tempoh 2 PRU. Jadi dalam keadaan kerajaan berubah, maka ia juga menjadi hak kepada kerajaan itu untuk mencadangkan perubahan speaker. Rakyat kena faham, tidak bermaksud kerajaan berhak menukar sewenang-wenangnya. Kerajaan berhak untuk mencadangkan penukaran. Jadi dari sudut pertama, tidak ada masalah bagi saya dari segi perlembagaan atau perundangan untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai ketua kerajaan untuk mencadangkan pengosongan kerusi speaker terdahulu dan jika dipersetujui oleh semua mengikut proses-proses yang betul, maka itu adalah sah. Persoalan sebenarnya di sini saudara Zawazi adalah adakah proses penukaran speaker dalam hal keadaan pada hari ini mematuhi perundangan atau tidak. Itu menjadi persoalan. Dan di situlah terdapat beberapa isu dan faktor yang perlu kita lihat. Yang pertamanya adalah isu sama ada notis yang diberi notis yakni usul yang dimajukan oleh ke bawah oleh yang amat berhormat Perdana Menteri pada 29 Jun iaitu sebelum persidangan yang mengatakan bahawa beliau ingin mengosongkan ataupun menukarkan kerusi speaker kerana wujud calon yang lain. Adakah itu menurut prosedur? Itu yang menjadi perkara saya percaya perkara pokok yang dibangkitkan oleh pihak Pakatan Harapan dan juga blok ketiga pada masa persidangan pagi tadi. Iaitu bagaimanakah boleh dijadikan alasan bahawa ada calon sebab itu kita nak tukar. Sepatutnya kalau nak tukar bagi tahu sebab yang betul, baru notis itu menjadi sah. Dan kalaulah nak tukar sebab kerajaan berpendapat mereka sudah menjadi kerajaan, mereka berhasrat dan berhak untuk mencadangkan penukaran, maka beranikanlah diri. Nyatakanlah dalam notis tersebut, kami ingin menukar speaker kerana sekarang adalah kerajaan baru. Dan daripada pahaman kami di bawah perlembagaan, ianya membenarkan di bawah perkara 57.2 atau sebagainya. Nyatakan dengan jelas, apa nak takut? Tapi apa yang berlaku di dalam persidangan pagi tadi, apabila perkara itu dibangkitkan, apakah alasan? Maka tidak ada alasan diberikan dalam notis. Tapi wakil-wakil rakyat yang bangkit untuk membantah dan untuk berbahas, mengatakan itu hak mereka kerana tukar kerajaan. Kenapakah hak itu tak dinyatakan dalam notis? Kenapa tak berani kerana benar? Nah, kalau semua pihak
sama ada Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan maupun Blok Ketiga, Blok Tun, semuanya berani kerana benar dan melakukan dengan jujur. Saya percaya kontroversi seperti yang berlaku ni boleh dielakkan. Itu yang pertama, masalah notis. Kemudiannya ada 4 masalah bagi saya dari segi perundangan tentang bagaimana keputusan dibuat tentang pemilihan saudara Azhar Harun sebagai speaker. Yang pertamanya, apabila Perdana Menteri memberi notis, itu adalah dalam tempoh yang ditentukan di bawah peraturan 4 Dewan Rakyat. Untuk mereka yang menonton dan nak menuruti, boleh semak peraturan nombor 3, peraturan nombor 4 dan peraturan nombor 6 persidangan Dewan Rakyat. 3 dan 4 adalah tentang yang dipertua, 6 adalah tentang timbalan yang dipertua, tapi dalam 6.2 mengatakan dengan khusus, kaedah atau proses pelantikan timbalan yang dipertua adalah hampir sama dengan yang dipertua. So kita kalau tengok 4 tu, kita akan tahu apa kaedah. Yang pertama kena beri notis 14 hari. Tapi bagaimanakah notis 14 hari menamakan saudara Azhar Harun tu boleh sah, sedangkan pada masa notis diberi belum dikosongkan lagi. Macam kita bincang tadi, kerajaan atau Perdana Menteri tidak boleh buang speaker macam tu saja. Dia kena usulkan, kena diundi. Dan bilakah undi berlaku? Pagi tadi, 13 hari bulan. Jadi untuk mengadakan suatu pemilihan speaker yang betul, sepatutnya tafsiran yang betul adalah perlu adanya tempoh 14 hari diberi. Kerana apa? Bukan saja kerajaan berhak untuk mencadangkan penukaran, dari segi undang-undangnya, mana-mana ahli Dewan Rakyat berhak memberi cadangan speaker baru. Termasuklah pihak pembangkang. Sama ada pihak Pakatan Harapan ataupun Blok Ketiga. Jadi, bagaimanakah pihak pembangkang dan Blok Ketiga ni boleh melaksanakan tanggungjawab memberi notis untuk mencadangkan nama lain? Untuk sama-sama ditentukan sama ada diundi atau tidak pada hari ini. Sedangkan pada hari tadi, pagi tadi, tak kosong pun lagi. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, menurut tafsiran Menteri Undang-Undang dan Parlimen Taqiyuddin dalam bahas beliau, dia mengatakan tidak ada peruntukan yang memerlukan bahawa cadangan oleh mana-mana pihak perlu dibuat 14 hari selepas kosong. Ini adalah 14 hari sebelum mesyuarat. Tapi jangan kita lupa, perkara perkataan mesyuarat yang dinyatakan dalam peraturan tersebut perlu ditafsir dan perlu dibaca dengan munasabah. Mesyuarat yang dimaksudkan dalam perkara 4 tersebut adalah mesyuarat di mana speaker baru hendak dipilih. Bukan mesyuarat yang menentukan usul pembuangan speaker dibincangkan. Itu salah tafsiran saudara Datuk Taqiyuddin Hasan dalam pandangan jujur saya dari segi perundangan, yang menyebabkan pihak kerajaan berpendapat bahawa notis Tan Sri Muhyiddin Yassin tersebut adalah memadai untuk mereka memberi notis bahawa akan adanya penukaran, sedangkan notis itu cuma tentang usul. Dan yang keduanya, menurut berkaitan dengan perkara yang kedua ni, notis daripada kerajaan itu diserahkan pada 29 Jun, iaitu hari terakhir sebelum 13 hari bulan Julai. Bagaimanakah notis itu dapat dimaklumkan oleh speaker terdahulu kepada pihak-pihak lain ahli Dewan Rakyat supaya mereka tahu, nak tukar speaker, mai kita ambil pula cadangkan orang lain. Notis atau pengetahuan itu tidak sampai. Walaupun dikatakan disiarkan dalam media, menurut prosedur, notis atau maklumat yang sah adalah daripada Dewan Rakyat, sekurang-kurangnya pejabat setiausaha. Jadi ini dua perkara yang menjawab kepada kontroversi yang kedua, iaitu penamaan calon. Now, yang ketiganya, apabila saudara Azhar Harun naik ke kerusi speaker dan perkara ini dibangkitkan, maka saya terdengar dalam jawapan beliau mengatakan bahawa dalam pahaman beliau di dalam media telah tertular sejak 29 Jun sampailah pagi tadi bahawa pihak Pakatan Harapan dan Blok Ketiga akan membantah pengguguran Tan Sri Arif sebagai speaker. Dan oleh itu beliau mengatakan dalam pandangan beliau sebagai speaker, maka calon mereka adalah Tan Sri Arif.
Baik. Mat, kalau kita memakai terima perkara ini sebagai boleh satu pahaman yang munasabah, maka tak perlu bagi masa lagi untuk cadangkan orang lain, maka sebenarnya prosesnya sepatutnya adalah pertamanya, selepas dikatakan bahawa Tan Sri Arif telah pun digugurkan, iaitu selepas undi 111 awal 109, maka kena ada undi satu lagi di mana Azhar Harun berlawan dengan Tan Sri Arif semula. Sebab pada masa itu beliau digugurkan. Dan cadangan pihak Pakatan Harapan dan Blok Ketiga menurut tafsiran speaker adalah Tan Sri Arif lagi, maka dia perlu dicalonkan lagi sebagai calon oleh pihak pembangkang pula. Kenapa itu tidak dilakukan? Menurut tafsiran speaker sendiri. Kenapa tidak ada undi dibuat dengan dua calon tersebut? Di situlah kecacatan tafsiran-tafsiran yang dibuat oleh pihak kerajaan, maupun dengan penuh hormat saya katakan kepada speaker baru iaitu saudara Azhar Harun, pun ada lompang di dalam tafsiran beliau tersebut. Sepatutnya bagi saya yang keempat, hari ini cuma patut didengar usul pengguguran kerusi speaker siapa nama ni, Tan Sri Arif dan timbalan speaker Ngah Komeng. Dan kemudian patutnya Dewan menangguhkan untuk pencalonan 14 hari sebelum speaker dilantik. Dan itu adalah perkara yang sebaik-baiknya adalah suatu tafsiran yang paling munasabah, paling wajar, yang tidak menghalang kerajaan daripada melaksanakan tugasnya melantik speaker, dan tidak menghalang dan tidak membendung hak pihak pembangkang sama ada Pakatan Harapan ataupun Blok Ketiga untuk melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai wakil rakyat. Dan itulah menjadi kontroversi pada hari ini.